Dalam video sebelum ini kita bincang 5 persamaan atau formula yang digunakan untuk menyelesaikan soalan gerakan pecutan seragam, dan daripada 5 persamaan itu kita hanya guna 4 untuk menyelesaikan soalan-soalan pengiraan tu. Dalam video ini saya akan bincang langkah-langkah yang biasa kita gunakan untuk menyelesaikan soalan-soalan pengiraan. Bukan sahaja untuk persamaan gerakan, bukan sahaja masalah melibatkan gerakan. Cara ini atau praktis ini boleh digunakan untuk menyelesaikan semua jenis soalan pengiraan dalam fizik. Okey, mari kita lihat langkah-langkah ini. Langkah-langkah menyelesaikan soalan pengiraan. Yang pertama, kita senaraikan kuantiti-kuantiti fizik yang diberi termasuk unitnya. Ini penting. Okey, ini adalah selalu pelajar tu dia tak ikut. Okey, kita senaraikan semua kuantiti fizik yang diberi dan kita perlu senaraikan unit dia juga. Sebab kadang-kadang kalau unit dia berbeza, persamaan tu dia berbeza sedikit. Okey, atau kadang-kadang kita perlu tukar unit dia. Senaraikan kuantiti fizik yang hendak dicari. Kita bukan sahaja senaraikan kuantiti yang diberi, kita juga perlu senaraikan kuantiti yang kita suruh, disuruh untuk cari. Itu penting. Okey. Jadi senaraikan kuantiti yang diberi termasuk kuantiti yang hendak kita cari itu. Selepas kita ada kuantiti-kuantiti yang diberi dan termasuk yang kuantiti yang hendak dicari itu, kita perlu tentukan formula yang mana kita gunakan. Dengan kuantiti-kuantiti dan unit dia, kita akan tahulah formula yang mana kita boleh gunakan. Sama ada kita merujuk kepada senarai formula atau kita hafal formula itulah. Saya galakkan pelajar saya untuk menghafalkan semua formula yang kita perlu gunakan dalam SPM ini. Selepas kita tahu formula yang mana digunakan tu, biasanya kita tulis formula tu lah. Selepas kita tulis formula tu, gantikan kuantiti-kuantiti yang diberi ke dalam formula dengan menggunakan kurungan. Ini penting. Setiap kali kita menggantikan satu pemboleh ubah, kita mesti menggunakan kurungan. Kalau kita tidak menggunakan kurungan, senang kita membuat kesilapan. Okay. Selepas kita gantikan semua kuantiti ke dalam formula itu, kita selesaikan formula tu lah. Okay. Kita selesaikan persamaan tu, kita akan dapat jawapan yang kita nak cari itulah. Okay. Mari kita lihat satu contoh lah. Okay. Satu objek bergerak dari pegun dengan pecutan 4 meter per saat. Cari halajunya selepas 7 saat. Okey. Mari kita lihat. Langkah yang pertama, kita senaraikan maklumat yang diberikan. Okey. Dia kata objek itu bergerak dari pegun. Bergerak dari pegun ini bermakna apa? Ini bermakna halaju awal dia adalah sama dengan sifar. Pegun bermakna tidak bergerak lah. Okay. Kalau dia bergerak dari, ini bermakna dia mula bergerak. Dia mula bergerak dari pegun. Itu halaju awal dia sama dengan sifar lah. Jadi U sama dengan sifar. Okay. Nah, bagi kosong ini, kadang-kadang pelajar dia tak suka letak unit. Okay. Saya galakkan kamu letak unit jugalah. Tapi kalau kosong tu tak letak unit tu tak berapa penting lah. Okay. Tapi digalakkan menulis unit jugalah. Okey. Bergerak dengan pecutan. Pecutan tu A lah. A 4 unit mesti bagi MS negatif 2. Okey. Cari halaju selepas 7 saat. 7 saat ini adalah masa. T sama dengan 7 saat. Okey. Ini adalah maklumat yang diberi dalam soalan ini. Selain daripada maklumat yang diberi, kita perlu senaraikan kuantiti yang disuruh kita cari. Okay? Contohnya, dia suruh kita cari halajunya selepas 7 saat. Halaju selepas 7 saat itu adalah halaju akhir lah. Okay? Dia mula bergerak dengan 0 meter per saat. Lepas tu, selepas 7 saat, halajunya menjadi V. Okay? V. Ini adalah apa yang disuruh cari. Okay? Ini pun kita perlu senaraikan. Tapi kita tak tahu nilai dia berapa, kita letak satu tanda tanya di sini. Okay. Ini adalah 4 kuantiti yang terlibat dalam persamaan ini. Biasanya daripada kuantiti yang terlibat tu, kita akan tahulah formula mana yang kita gunalah. Dalam case ini, sesaran tidak terlibat. Sesaran tidak terlibat. Kalau sesaran tidak terlibat dan dia adalah gerakan dengan pecutan seragam, maka kita akan pilihlah formula dia dari sini. Bagi keempat-empat formula ini, formula yang pertama atau persamaan yang pertama ini
tidak melibatkan sesaran. Itu adalah formula yang kita akan gunakan lah. Sebab sesaran tak terlibat, jadi kita pilih formula yang pertama. Yang lain tu semua ada sesaran. Di sini ada S, S, S. Jadi kita tak boleh guna ini. Kalau kita guna ini, maka maklumat tak cukup. Okay. Jadi langkah yang ketiga, langkah yang ketiga ini kita pilih formula, lepas tu tulislah. Formula V sama dengan U tambah AT. Ini langkah ketiga. Langkah keempat, kita gantikan nilai-nilai ini ke dalam formula. V itu adalah apa yang kita nak cari, itu kita tak perlu gantilah. U ini sama dengan kosong. Setiap kali kita gantikan satu nilai ke dalam formula tu, kita letak kurungan. Tambah A adalah sama dengan 4 dan T sama dengan 7. T sama dengan 7. Kosong tambah 4 darab 7, ini adalah sama dengan 28. Selepas kita tulis jawapan ni, kita perlu, ini penting, mesti tulis unit dia. Kalau unit tak diberi itu, maka akan ditolak. Jadi 28. Unit bagi halaju adalah meter per saat. Di sini pun kita guna meter dan saat kan. Jadi unit bagi halaju adalah meter per saat. Ini adalah cara dia menyelesaikan soalan-soalan pengiraan dalam fizik. Ada 4 langkah. Mula-mula kita senaraikan maklumat yang diberi. Yang kedua, kita senaraikan kuantiti yang kita nak cari. Yang ketiga, kita pilih formula itu dan tulis formula itu. Keempat, gantikan nilai ini ke dalam formula, dan akhirnya kita selesaikan persamaan itu, kita akan dapat jawapan lah. Ini adalah langkah-langkah dan cara dia